I'm Emily. I'm an actress by calling and a pastry chef by profession. For me, cooking isn't just about technique. It's about memory, emotion, and most importantly, it's about storytelling. Setiap resepi ni ada jiwa dia sendiri, ada sejarah dan ada rasa kasih sayang yang saya curahkan. Bila saya mengembara, saya tak cari tempat mewah. Saya cari rasa tempatan. Warung tepi jalan, dapur kampung, pasar pagi. Di situlah cerita sebenar bermula. Through food, I connect with people, places, and also parts of myself. Selamat datang ke Aroma Malaysia. Kak Noh, apa menu memorable nak kita akan bola hari tu? Okey, hari tu kami akan mula sam siok. Sam siok. Ya, adalah sejenis menu tradisi makanan tradisional kami orang, iaitu ayam dimasak dalam buluh bercampur dengan beras. Okey, dia macam bubur ayam lah kurang lebih. Dia macam orang mula nasi ayam, tapi orang punya nasi ayam kan mereka masak dalam periuk. Jadi kami orang punya nasi ayam ni kami orang masak dalam buluh. Itu sebab kami orang panggil dia sam siok. So, dia ada rasa masam-masam ke? Tak ada? Tak ada. Di dalam budaya Bidayuh, kaedah memasak bukan sekadar mengenyangkan tetapi juga satu cara untuk mengekalkan makanan dan mengekspresikan identiti budaya. Hari ini kita akan menikmati dua hidangan istimewa, asam siok ayam iaitu ayam salai yang beraroma dan ubi kayu bakar, makanan ringkas yang mengenyangkan. Alright, so asam siok tu itulah yang kami maksudkan tadi, iaitu beras. Okey. Yang ni kami dah campur dengan beras sekali. Yang ni adalah perencah cukup rasa untuk menambah rasa dia lagi. Ini hanya beras dengan ayam. Berapa lama sudah ni di-prep? Baru buat pagi tadi. Okey. Okey. Jadi kita nak tahu macam mana cara buat ni semua. Kita masuk sebati jugalah. Okey. Ya. Ada air dah. Ada air. Ya. Okay. Sebab sebelum kita buat, kita simpan air dulu. Okey. Lama sih langgar mochinya pun mau ikut masak juga. Ini selalu guide. Ya. Untuk makanan adalah yang biasa kami mula macam masa perayaan ataupun untuk guest kami orang yang lain lah. Mereka lebih suka yang dimasak dalam buluh. So, guest kita nak usually dari negara sini? Dari France, 90% mereka dari France, dari Itali, Germany. Biasanya kami orang buat masak macam ni lah untuk mereka kadang. Jadi kita naikkan, jangan terlampau padat, takut nyasik. Okey. So, dalam tutiknya just nasi dengan ayam. Ya, Jak. Dengan cukup rasa. Tak semua sukatan agak-agak je kan? Ya. Masak style kampung nak. Jangan ditegakkan sebab beras kalau kita masak dalam buluh, kita tak nak kalau berdiri dia punya beras maka semua bahagian ni saja. Jadi bila kita masak naknya akan rata, nya keras bahagian bawah sebab beras semua turun ke bawah. Jadi kita mau buatnya ratalah dalam buluh. Lepas tu tegak. Jap, kami mana okay. Kami lagi ingat si lipat tenda tak. Jap, kita pegang tak? Okey. Taklah ujian kami nangga. Kami dengar si apa daripada cikgu selama tak. Cinta. Alright. Macamnya. Mesti perfect tak? Si boleh salah sikit. Macamnya.
Okey, pas. Pas. Betul. Yes. Dah boleh kahwin dengan orang Melayu. Okey. Okay. Okey, proses untuk kita simpan dekat api macam kita bawa baby. Macam ni. Okay. Kita tak boleh, jangan tegakkan. Sebab kita tak mau apa? Nasi dia. Nasi ya Dah. semua. Okey, boleh bawa dah. Saya rasa dari sini lebih sesuai. Ni. Pegang. Mochi. Nah. Sakit. Oh, ni mana dulu? Selepas ni berapa lama? Kita mau tahunya berapa lama masak, kita akan masak dari bawah sampai ke atas. Okey. Kita sentiasa pusing lah dia punya bulu. Lepas tu bila kita nampak ada air keluar, ia menandakan nasi ia hampir masak. Hampir masak. Tapi bila kita mau tahunya dah masak? Dah masak, kita boleh bukanya penudung. Okey. Tudung tadi bila dah kering, ia menandakan ia dah masak lah. Nasi ia dah kering dalam. Dia akan kering seperti macam ni. Oh, okey. Yes. Yes, chef. What's next? Okey. Untuk hari tu yang seterusnya tu adalah makanan tradisional kami orang zaman dahulu. Sebelum ada beras tapi sila banyak gila. Ada padi banyak gila, tapi kebanyakan kami orang makan, nenek moyang kami orang makan ubi kayu ataupun keladi ataupun linut sagu. Okey. Cara kami orang Bidayuh zaman dulu makan ubi, ada yang direbus, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Dibakar. Dibakar. Biasa ubi tu kami orang akan bakar ke api. Kami simpan macam ni. Macam ni aja. Bakar macam ni. Okey, kami orang buat Tanam dalam api. macam buat okey, bakar macam ni. Jadi zaman dulu kan sampai kami orang buat macam ni, kami orang akan masak air ke nasi ke atas lah. Sementara untuk tunggu dia masak lah. Okey. So ni cara masakan yang pertama. Okey. Yang seterusnya? Okey. Yang ni adalah ubi kayu ya tadi yang lepas dibakar. Biasa kami orang ubi kayu yang lepas dibakar, kami punya ada tiga cara makan: dibakar, direbus ataupun digoreng. Kalau yang dibakar, kami orang biasa makan dengan gula tebu. Ini gula tebu dibuat oleh kami orang sendirilah. Sebab dulu tidak ada gula kan. Kami orang tua dulu biasa mereka tanam tebu, mereka buat gula sendiri. Okey, kita boleh coba. So, macam mana proses buat ni? Ini tebu kami orang crush dulu dengan apa itu? Ada sejenis dulu lah untuk tebu. Kami orang ada contoh yang sebelah sana untuk buat proses ambil air tebu. Lepas tu kami orang akan masak semalam-malaman sehingga dia pekat jadi macam ni. Pekat. Pekat. Ni air tebu. Gula tebu. Ini dia ada tiga jenis. Satu yang cair tu kami orang campur dengan untuk buat air gula ke, air kopi ke, ataupun air teh kami campur. Ini yang kedua untuk kami orang makan seperti keladi, linut ataupun ubi kayu. Kami orang pakai gula macam ni. Dan yang ketiga, kami orang biasa buat macam ni kan. Lepas tu kami orang akan bungkus dengan daun. Ni bungkus dengan daun. Kita simpan dalam seminggu, 2 minggu. Macam tu mereka akan buka jadi gula batu. Kami orang simpan bijan. Biji bijan campur sekali dengan gula tebu yang dah dimasak. Kami orang akan buat macam gula batu. Sebab dulu belum cukup ekonomi kan untuk beli gula batu. Jadi kami orang buat gula batu sendiri. Ada dengan gula batu dengan bijan, biji bijan.
Kalau tidak silap kan ada orang jual kuih. Dia macam lembut-lembut keras. Yes, okay. I know which one. Yeah. Okay, let's have a close-up shot of this. It's quite thick, and the consistency is almost like a burnt caramel. There's a nice pull to it too. And even the smell, it's almost like gula melaka, but yeah, I would say very close to a caramel. Okay. Okay, next kita boleh makan tu campur dengan gula tebu. Okay, tambah sikit. Tapi ini terlampau apa? Pekat, sticky. Okay. Dia ada macam bau smoky. Sebab dia dibakar. Sudah melilit. Manis kan? Sedap. Dapat rasa apa? Gula asli yang dari tebu. Manis dia macam manis yang sangat natural. Sebab ini dia masak dengan apa? Kayu api. Kami orang masak dekat kayu api, bukan guna apa? Seperti sekarang yang orang guna gas tu kan, tak. Ini dari kayu api. Tapi mesti sentiasa kacau kan? Kalau dia hangus dia. Api sentiasa kena pandai kawal juga. Kalau tak, dia akan hangus. Semalaman buat ni. Semalaman. Dari pagi start enjin ambil dia punya air. Lepas tu petang macam ni masalah. Sampai selagi dia tak pekat macam ni, selagi itulah jangan stop. Berapa lama lagi mochi? Berapa lama lagi memasak tu? Ya, depend dengan api. Kita akan tunggu dululah. Itu apa tu? Itu adalah air tebu yang kami orang masak separuh pekat daripada ini. Ini yang lebih cair. Ini biasa kami orang campur untuk gula, air gula kopi, kopi ataupun teh. Sebab dia sedikit cair daripada yang ni. Tapi yang ni untuk kami orang makan seperti untuk calit lah, untuk calit macam ubi kayu, keladi, keribang kah, apa jenis Apa keribang? Keribang adalah sejenis makanan kami orang juga. Yang macam potato, tapi nya keribang madu, keribang manis. Keribang yang orang selalu jual untuk cucu tu. Yes. Kami orang biasa masak macam Sweet potato. Sweet potato, betul. Jadi kami orang campur dengan makanan macam ni lah. Coba. Yang boleh coba. Berbeza dia, yang ni lebih pekat, ini cair. Yang ni macam madu. Okay, yang ni lain pula rasa dia. Yang apa beza? Yang ni macam madu. Wangi dia pun macam, bau dia pun macam wangi madu. Tapi ini memang dari gula tebu. So memang dekat sini kamu orang tidak pakai gula lah, memang pakai ni saja. Ya, orang zaman dulu memang tak ada makan gula. Semua dia diproses daripada tebu. Betul lah, kulit kamu orang sini macam glowing semacam memang natural. So kurang makan makanan proses kan? Ya. Okay, we should learn from these people. Okay, ni apa ni? Yang ini adalah nasi yang kita buat tadi, nasi siok. Okay. Okey, yang ini yang dah siap. Okey. Berapa cium bau? Wow. Jadi masak campur dengan nasi. Okey. Sekarang kita Sama style macam kita buat sedap ni kah? kita sama. Tak sama. Biarkan. Okey. Kan?
Cara dia adalah kita belah. Okey. Alright. Ya. Wow. Okey. Terus keluar harumnya. Hmm. Okey. Inilah jadinya. Jadi yang ini adalah warna daripada daun tadi. Biasanya yang ini hidang macam mana? Makan dengan lauk-lauk? Biasanya kami orang makan macam ni saja sebab dia sudah ada ayam ataupun kami orang hidang dengan sayur lah. Ataupun biasanya kami orang makan ni campur tempoyak juga. Buat sup tempoyak. Sup tempoyak? Sup tempoyak kami orang akan simpan tepus, batang tepus tu. Ataupun kami orang buat sup terung macam tu saja. Dengan wangi tepus. Ya. Okey. So, sudah makan sebelum saya datang sini. Tapi tengok ni jadi lapar balik. Ni ada lebih sikit. Okey. Kadang kami orang makan ni pun dengan bekasam ikan. Dibeduk ikan. Okey. Apa rasa? Dia macam nasi ayam kan? Ya, dia macam nasi ayam. It's also like bubur ayam. Tapi flavor ayam dia memang kuat. Ya. It's very, very flavorful. Macam it's like a whole chicken stock cube in the form of rice. Ya. And then kita dapat juga rasa aroma daripada buloh. Buloh, ya. Ya. Orang kampung dekat sini masih tanam padi kah? Masih. Kebanyakan dekat sini kebanyakan sudah petani masih. Sawah padi lah. Sawah bukit lah. Padi bukit ya. So family kamu masih ada sawah padi? Masih. Mak saya masih tanam padi. Beras yang kita orang makan tadi adalah dari kebun kami orang, dari sawah padi kami orang. Sama. Ini padi bukit. Kalau dekat kampung kami orang, kami tidak suka sangat makan padi bukit sebab biasanya keras. This is the first time that I tried padi bukit that is nice and lembut and wangi. One thing is missing. Kak Dayak kan suka makan pedas-pedas, Ya. sama kicap dengan ni. Baru betul. Kamu Baru sedap. Okay, tambah lagi ke? Tak ada istilah diet dekat sini. Tambah isi ayam sikit. Kamu pun tambah juga. Baru adil. Betul. Apa tu? Tambah sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Tak adil lah macam ni. Apa? Kamu kan sudah susah-susah masak. We cari buloh dekat hutan.
tapi itu adalah satu proses untuk menguruskan badan. Betul. Tapi rajin-rajin exercise, kena rajin makan juga. Ya. Balance. Daun pucuk ubi kayu. Pakai masak apa-apa pun boleh. Itu adalah Ajinomoto Asli. asli. Ha. So, bila tutup, kira boleh makan juga lah. Biasa kami orang ambil yang masih muda. Jangan terlampau tua. Ni yang terlampau tua. Tutup halus-halus. Kalau nak lebih tahan lama, kita jemur lah. Jemur, Dia akan jadi macam serbuk. serbuk ya. Serbuk. Campur lah dengan apa-apa yang makanan yang kita masak. Boleh campur. Ajinomoto asli. Boleh. Kalau nak steam panaskan pula, boleh. Okay. Biasanya kami orang dulu buat macam ni kan, macam ada satu tempat untuk kami orang buat upacara miring tu, kami orang akan bungkus nasi macam ni. Cukup. Okey. Jangan terlampau banyak. Okey, buat macam ni. Okey, kalau untuk upacara miring, dia punya bungkusan adalah macam ni. Kalau untuk bungkus nasi, dia punya lain. Nanti saya akan tunjukkan. Ini untuk upacara miring. Pastilah orang miring. Okey. Yang ini adalah bungkusan nasi biasa. Kita akan buat macam ni. Kalau tidak silap, orang Melun Bawang pun balut macam ni kan? Yang. Tapi ini kami orang dia tak sama untuk miring. Lain pattern bungkusan. Yang nasi biasa pun lain. Kata orang untuk upacara keagamaan kan tu, macam miring untuk apa, buah-buahan ke, untuk macam ada orang sakit ke apakah, kami orang akan buat macam ni. Okey. Okey, kita tengok beza dia. Okey, ini bungkusan nasi biasa. Yang ini untuk upacara miring. Untuk upacara gawai lah macam tu. Lepas tu yang ni boleh ke guna untuk balut ni tadi? Oh, boleh? Boleh. Nak coba? Boleh? Ini dia lebih harum lagi dari ni. Aroma dia. Ada warna kuning juga. Okey. Okey, macam ni. Okey. Dia simple saja. Karena lebih kurang sama macam. Okay. Personally, berbeduk ikan is still number one. Okay. But who knows? Next time saya datang balik, boleh cuba menu makanan tradisional budaya yang lain lagi. Okay. Okay? Boleh. I cannot wait to come back. Alright. Terima kasih kena sudi untuk merasa makanan kami orang lah.
Thank you sebab sudah masak susah payah. Okay.